Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pelajar. Hari ini kita akan sambung pula untuk bab seterusnya iaitu bab 10 . Bab 10 kelestarian alam sekitar. Daripada buku teks awak boleh tengok daripada muka surat 202. 202 untuk 10.1 ni. Okey, bila sebut pasal kelestarian alam sekitar, perkataan lestari. Sedap je dengar kan? Perkataan lestari. Apa yang dimaksudkan dengan kelestarian alam sekitar? Boleh juga Google sebenarnya. Lestari, teacher pun dah cari ni. Lestari maksudnya tidak berubah. Tidak berubah ataupun tetap ataupun kekal. Jadi bila sebut pasal kelestarian alam sekitar ni, bahasa biasa untuk mudah faham, ada definisi dia pada buku teks. Tapi ni teacher bagi untuk awak mudah faham, apa orang kata, maksud ringkas dia. Persekitaran bumi yang kekal bebas daripada sebarang unsur kerosakan alam. Itulah lestari. Kita nak bagi biar bumi kita ni bebas. Elak daripada sebarang kerosakan alam. Apa dia kerosakan alam tersebut? Itu adalah ancaman alam sekitar, antaranya disebabkan oleh aktiviti manusia. Apa dia aktiviti manusia yang menyebabkan kerosakan alam tu? Itu yang kita nak bincangkan lah. Okay. So, terus kepada praktis formatif 10.1. Senang biar kita bincang latihan terus. Okay. So, soalan pertama, apa yang dia nak? Nyatakan 3 aktiviti manusia memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Boleh dapat pada muka surat 203, 204, 205 ataupun 209. Tapi dekat 204 ni ada pada jadual. Lagi senang untuk awak tengok. Okey. So, kita rujuk muka surat 203, 204 ni dulu. Ni muka surat 203 yang ada gambar ni. Teacher pun dah ada explore sikit lah. Bila cikgu study, awak pun anak murid kena lebih lagi study. Sebelum kita belajar, memang kita kena study dulu, baca dulu tajuk-tajuk yang berkenaan. Okey, so antara aktiviti ataupun ancaman yang mungkin menyebabkan kerosakan pada alam kita. So kita ada sini pembakaran hutan. Yang ni disebabkan oleh pembuangan sisa ke dalam lautan, pembakaran bahan api fosil daripada kilang, dan juga kalau tengok ada pokok yang tumbang ni, mungkin untuk penempatan baru. Jadi ini dinamakan sebagai penyahutanan. Penebangan pokok secara berleluasa. Penyahutanan sebenarnya. Istilah penyahutanan ni memang kena gunakanlah untuk biologi. Ni dah dapat dah untuk jawapan nombor 1. Dia nak 3 je kan? 3 apa orang kata aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku apa? Berlakunya kesan negatif kepada alam sekitar. Daripada muka surat seterusnya 204 pun dekat jadual macam yang teacher bagi tahu ni pun kita boleh terus ambil. Lagi senang sebab dah ada jawapan kan, macam yang teacher tanda sekarang ni. Okey, faktor dia ni yang menyebabkan kesan rumah hijau ni pun dah boleh ambil jawapan sebagai tindakan ataupun aktiviti manusia yang memberi kesan negatif pada alam sekitar. Pembakaran bahan api fosil, memang contoh daripada kilang, pembakaran bahan api fosil yang berleluasa, aktiviti penyahutanan, tadi pun kita dah bincang, aktiviti penternakan, penternakan haiwan lah, aktiviti pertanian, penggunaan baja nitrogen, nitrat dan fosfat, and then penggunaan bahan penyejuk. Apa dia bahan penyejuk? Senang je kan? Daripada dulu lagi kita dah biasa guna peti sejuk ataupun penghawa dingin. Itu adalah alat bahan penyejuk lah yang menghasilkan gas klorofluorokarbon. Tajuk ni awak pernah belajar masa tingkatan 1, sains, asas daripada orang kata tingkatan 1 lagi memang awak dah belajar tajuk-tajuk berkaitan tentang kesan rumah hijau. Jadi yang teacher tanda right ni, yang warna hijau ni, ini adalah antara aktiviti-aktiviti manusia yang memberi kesan negatif pada alam sekitar kita. So boleh terus pada jawapan nombor 1. Teacher pun dah ready dah jawapan untuk awak sebenarnya. Okey, dapatlah jawapan penyahutanan, pembakaran terbuka, aktiviti penternakan, pelembungan pemboleh, pertanian dan juga pembakaran bahan api fosil ataupun pembakaran terbuka.
Pembakaran terbuka pun boleh. Apa dia pembakaran terbuka? Apabila ada manusia ataupun orang yang melakukan pembakaran sampah sarap, daun-daun kering dan sebagainya di persekitaran. Jadi memang akan meningkatkan gas karbon dioksida. Itu antara negatif dia pada alam sekitar. Okey, nanti kita bincang lagi. Okey, soalan kedua. Bagaimana aktiviti pertanian, ada dah teacher highlight isi penting daripada soalan, dapat menyebabkan kematian tumbuhan akuatik. Macam mana sebenarnya aktiviti pertanian ni? Aktiviti pertanian contohnya dia menggunakan baja. Baja, nitrat dan fosfat ni dapat menyebabkan kematian tumbuhan akuatik. Fokus kepada tumbuhan akuatik lah ni untuk soalan ni. So kita boleh rujuk muka surat 205. 205. Yang ni tengok buku teks masing-masing. Eutrofikasi. Okey, apa dia eutrofikasi? Ada diterangkan definisinya iaitu proses sesuatu ekosistem air menjadi kaya dengan nutrien yang menyebabkan perubahan struktur ekosistem tersebut. Maknanya dalam ekosistem air itu dia banyak dengan nutrien. Nutrien dari mana? Iaitu baja, nitrat dan fosfat. Memang dalam baja ada sumber-sumber nutrien ni, sebab dia nak suburkan tumbuhan yang ditanam lah. So, sambung lagi, penggunaan baja nitrat dan fosfat secara berlebihan dalam aktiviti pertanian akan menyebabkan eutrofikasi. Itu yang berlaku sebenarnya. Berlaku perubahan struktur. Apa dia perubahan struktur ekosistem tu? Tu yang kita nak tahu, kena tengoklah petak-petak yang disediakan di bawah ni. So, yang pertama, lebihan sisa nitrat dan fosfat dialirkan oleh air hujan ke dalam tasik dan sungai. So bila air hujan mengalirkan sisa-sisa baja, nitrat dan fosfat ni, biasanya kalau baja digunakan, lebihan tu akan dialirkan ke sungai ataupun tasik. Sebab memanglah biasa penanaman pertanian ni, kawasan pertanian ni dia akan hampir dengan sumber air. Tapi bila ada lebihan baja yang ada nitrat dan fosfat ni, dia terus alirkan ke sungai ataupun tasik. Jadi apa yang berlaku? Baca seterusnya. Peningkatan nitrat dan fosfat dalam ekosistem air ni akan merangsang pertumbuhan alga dengan pesat. Jadi bila ada pertumbuhan alga dengan pesat berlaku, jadi menutuplah permukaan air. Kalau awak nak tahu pertumbuhan alga ni berlaku macam mana, tengok dalam kolam air. Kalau pernah pergilah dekat kolam air, kalau ada warna-warna hijau dekat permukaan air tersebut, itu sebenarnya pertumbuhan alga. Jadi sebenarnya kawasan tersebut telah berlaku eutrofikasi. Apa dia eutrofikasi? Seterusnya tengok petak yang kedua. Okey, keadaan ini disebut eutrofikasi iaitu dia dapat mengurangkan penembusan cahaya matahari dalam air, ke dalam air. Maknanya cahaya matahari tak dapat nak masuk. Tak dapat nak tembus masuk ke dalam air. Disebabkan oleh apa? Pertumbuhan alga yang pesat pada permukaan air. Jadi tak dapatlah cahaya matahari masuk. Bila cahaya matahari tak dapat masuk, tengok petak yang ketiga pula. Kadar fotosintesis oleh tumbuhan akuatik menjadi rendah. Kadar fotosintesis menjadi rendah lah. Sebab dah kurang cahaya matahari yang tembus masuk ke dalam air. Memanglah kuranglah fotosintesis. Macam yang saya dah catat sini ringkasan dia. Ni bolehlah awak catat dalam buku nota. Fotosintesis menjadi rendah kadarnya. Okey, dan kadar oksigen pula menjadi orang kata rendah juga. Kadar oksigen terlarut disebabkan oleh kadar fotosintesis menjadi kurang. Bila fotosintesis kurang berlaku, oksigen pun yang terlarut dalam air jadi rendah lah. Kurang terhasil. Apa kesannya yang serius pula? Menyebabkan tumbuhan dan haiwan akuatik mati sebab dah kurang oksigen terlarut dalam air. Sebab tumbuhan dan haiwan akuatik memang memerlukan oksigen. Kesan seterusnya, tengok sini, semakin banyak alga dan organisma akuatik mati, semakin tinggi populasi bakteria pengurai. Bila dah orang kata banyak alga yang ada dalam ekosistem air disebabkan oleh organisma akuatik itu mati, jadi
bakteria pengurai pun akan meningkat juga. Macam yang saya tulis kat depan ni lah. Kat tepi ni. Ni ringkasan dia. Okey. Jadi, ada kesan yang seterusnya iaitu petak yang keempat. Bakteria pengurai akan mengurai tumbuhan dan haiwan akuatik yang mati dengan kehadiran oksigen. Tadi kita dah bincang, kandungan oksigen terlarut dalam air memang dah jadi rendah. Lepas tu, bakteria pengurai pula yang gunakan oksigen yang sedikit tadi menyebabkan pengurangan oksigen yang melampau dalam air. Oksigen akan makin kurang dalam air disebabkan oleh pengurangan oksigen ni berlaku disebabkan oleh bakteria pengurai telah gunakan oksigen yang sedikit tu. Jadi makin kuranglah lagi oksigen dalam ekosistem air. Ya. Ini kita panggil sebagai BOD ataupun keperluan oksigen biokimia ataupun dalam bahasa Inggeris biochemical oxygen demand meningkat. Bila BOD ni meningkat menunjukkan pencemaran air sangat tinggi. Okey, ataupun dinamakan sebagai eutrofikasi. Ni memang kita kena baca dan faham betul-betul lah. Jadi untuk soalan 2 tadi dah kita boleh jawab dah ringkasan dia sikit. Ni soalan nombor 2 kan. Okey, jawapan dia ada teacher catatlah sikit kita tengok sini. Penggunaan baja nitrat dan fosfat menyebabkan eutrofikasi. Bila soalan nombor 2 berkaitan tentang aktiviti pertanian. Ingat keyword dia aktiviti pertanian. Menyebabkan kematian tumbuhan akuatik. Keyword dia memang teacher dah tanda tadi. So terus awak akan sebut tentang eutrofikasi. Penggunaan baja nitrat dan fosfat. Okey, terangkanlah sikit sebab dia suruh awak terang. Pertumbuhan alga menjadi pesat sehingga menutup permukaan air. Okey, kadar fotosintesis dalam kolam menjadi rendah. Ambil poin-poin yang saya dah tulis di tepi tadi. Isi penting dia tu. Boleh kita gunakan dalam jawapan kita. Ni macam soalan esei jugalah sebab dia dah banyak sangat keterangan dia kan. Okey, kandungan gas oksigen terlarut dalam air menjadi rendah akibat daripada kadar fotosintesis yang rendah lah. And then tumbuhan akuatik mengalami kekurangan gas oksigen dan akhirnya mati. Semakin tinggi populasi bakteria pengurai. So kita dapatlah isi-isi yang ada dalam pada muka surat 205 tadi. Nanti teacher snap jawapan. Muka surat seterusnya untuk soalan nombor 3 iaitu muka surat 203. Apa dia soalan dia? Bagaimana peningkatan kepekatan gas rumah hijau menyumbang kepada peningkatan suhu bumi? Gas rumah hijau. Awak pernah belajar sebenarnya masa sekolah masa form 1 sains. Okey. Macam mana gas rumah hijau ni iaitu salah satunya gas karbon dioksida dapat sumbang kepada peningkatan suhu bumi. Sekarang ni pun memang suhu bumi kita memang meningkat kan. So macam mana gas rumah hijau contohnya gas karbon dioksida ni peningkatan dia tu dapat beri kesan. Okey, so kita tengok muka surat 203. Kat sini tengok pada perenggan kedua terus. Okey. Yang lain tu awak boleh baca. Perenggan kedua ni ada dekat sini. Apabila pancaran cahaya matahari dia bercakap pasal pancaran cahaya matahari yang memasuki atmosfera bumi. Sebahagian daripada pancaran itu dipantulkan semula ke atmosfera bumi dalam bentuk sinar inframerah. Okey, kalau ikutkan sinaran cahaya matahari ni, pancaran dia tu akan dipantulkan semula ke atmosfera. Bila dia dah masuk ke bumi kita, dia pantulkan balik. And then bila dah berlaku keadaan macam ni, semasa pembebasan tenaga haba, kebanyakan daripadanya akan diserap oleh gas rumah hijau. Macam yang saya bagi tahu tadi lah, gas rumah hijau iaitu gas karbon dioksida, gas metana, gas nitrogen oksida dan gas klorofluorokarbon, CFC. Yang terdapat dalam atmosfera bumi. Datang dari mana gas karbon dioksida? Contohnya daripada aktiviti manusia, iaitu pembakaran terbuka. Yang tu yang negatif lah. Tapi kalau misalnya yang baik, gas karbon dioksida ni terhasil daripada respirasi.
Ya, dengan kadar yang sedikit, okey, tak ada kesan yang buruk terhadap bumi kita lah. Tapi kalau dah terlebih, itu yang akan mengancam persekitaran kita. Okay, and then gas metana, gas nitrogen oksida, itu daripada kilang lah biasanya. And then gas klorofluorokarbon daripada alat-alat yang penyejuk tadi, iaitu peti sejuk, penghawa dingin, bekas-bekas polystyrene yang boleh menghasilkan gas klorofluorokarbon. Itu ada negatifnya jugalah sebenarnya. Tapi kalau terkawal, tak ada masalah. Tapi kesan rumah hijau biasanya dia akan menyebabkan pemanasan global ataupun peningkatan suhu bumi. Okey, perenggan seterusnya, tenaga haba yang tidak dipantulkan ini memastikan suhu bumi tidak terlalu sejuk untuk kemandirian organisma. So, kalau dalam kadar yang sedikit sahaja, kalau tenaga haba ni tidak dipantulkan keluar daripada bumi, memang beri kesan yang baik kepada suhu bumi kita. Dia tidak terlalu sejuk untuk kemandirian organisma. Maksudnya, hidupan boleh hidup dalam keadaan yang baik. Kebanyakan gas, contohnya gas karbon dioksida terbentuk secara semula jadi. Contohnya macam yang teacher bagi tahu tadi, yang saya bagi tahu tadi daripada proses respirasi. Tapi kalau aktiviti manusia telah menyebabkan kepekatan gas ini meningkat dan lebih banyak tenaga haba terperangkap, ini akan meningkatkan suhu bumi. Ini kita panggil sebagai kesan rumah hijau. Meningkatnya suhu bumi atau dinamakan sebagai pemanasan global. Peningkatan suhu bumi. Okey. So, boleh tengok jugalah keterangan pada gambar rajah ni yang ada kat bawah ni, A dan B sebenarnya. Bolehlah kita kaitkan juga dengan kebaikan dan keburukan kesan rumah hijau. Ada bezanya jugalah. Kalau misalnya peningkatan gas-gas rumah hijau tu terlalu tinggi, memang dia akan beri keburukan. Antaranya kalau awak tengok sini, peningkatan suhu bumi menyebabkan pemanasan global. Tadi kita dah bincang. And then bila dah suhu bumi meningkat, kenaikan aras laut disebabkan oleh pencairan ais di kutub. Memang antara kesan buruk dia lah. Berlakunya banjir dan sebagainya. Berlaku perubahan iklim seperti kemarau dan perubahan arah angin yang menyebabkan ribut dan taufan. Akibat daripada kemarau ini juga akan berlakulah kehilangan flora dan fauna kerana perubahan suhu serta kehilangan sumber makanan dan habitat. Memanglah berlaku kemarau kan, memang adalah hidupan yang akan kehilangan habitat dia. Okey, so kita pergi kepada soalan balik. Soalan nombor 3. Bagaimana peningkatan kepekatan gas rumah hijau tadi menyumbang kepada peningkatan suhu bumi? So, teacher dah ada jawapan sikit. Okey, peningkatan aktiviti manusia seperti pembakaran bahan api fosil ataupun pembakaran terbuka pun boleh meningkatkan pembebasan gas rumah hijau. Seperti gas karbon dioksida dan juga gas-gas yang lain tu boleh nyatakan jugalah. Gas ni memerangkap haba di atmosfera menyebabkan peningkatan suhu bumi ataupun kita panggil sebagai pemanasan global. Ni ringkasan lah. Kalau misal awak ada poin-poin yang teacher sebut daripada jawapan ni, boleh ditanda sebagai betul. Okey, jawapan yang kita cari untuk nombor 4 pula. Wajarkan kepentingan mengekalkan sungai sebagai satu habitat dalam sesebuah ekosistem. Yang ni sebenarnya soalan kebat yang perlu kita fikirkan sendiri. Memang kena Google kan, misalnya untuk kita study sendiri boleh Google lah. Tapi untuk exam memang kita kena buat ayat sendiri. Daripada muka surat 205-206 ni tak banyak isi yang boleh kita dapat. Tapi bolehlah kalau misalnya awak nak cari jawapan. Apa kepentingan? Kenapa penting sangat untuk kita kekalkan sungai ni sebagai suatu habitat untuk hidupan? Kenapa? Apa dia beri kebaikan apa kepada manusia contohnya? Penting ke kita jaga sungai? Memanglah penting maknanya sebagai habitat untuk hidupan akuatik. So jawapan boleh terus tengok pada yang teacher bagi ni sebagai guide awak. Okey, dengan adanya habitat sungai yang kita kekalkan, hidupan akuatik dapat membiak dengan baik. Jadi hidupan akuatik, apa orang kata, contohnya haiwan dan tumbuhan yang ada dalam air tu, ekosistem air, dia dapat membiak dengan baik lah, sebab kita jaga tanpa sampah sarap dan sebagainya.
Ya. And then haiwan akuatik seperti ikan dan udang merupakan sumber makanan kepada kita, sumber protein. Memang baiklah untuk manusia, ya. Dan juga haiwan. Okey. And then sungai dapat membuka peluang pekerjaan kepada nelayan untuk menambah sumber pendapatan. Itu antara orang kata kepentingannya dapat memberi kebaikan kepada kehidupan lah jika kita kekalkan sungai sebagai suatu habitat ekosistem. Okey, beres untuk jawapan praktis formatif 10.1. Kita nak masuk subtopik 10.2 pula. Topik 10.2, okey. Yang ni boleh rujuk muka surat 213. Praktis formatif 10.2, soalan yang pertama kita ada tentang pemeliharaan ekosistem, pemuliharaan ekosistem dan pemulihan ekosistem. Tajuk ni senang je sebab ada 2 muka surat saja. Ya. Kalau untuk kita tengok soalan nombor 2 terus pun tak apa. Soalan nombor 2 dia nak namakan satu tempat. Satu tempat yang menjalankan aktiviti pemeliharaan apa? In situ dan ex situ. Okay. So, kita akan rujuk muka surat 212 nanti. Dan soalan nombor 3, satu kawasan lereng bukit. Kawasan lereng bukit dimajukan sebagai kawasan perumahan. Biasanya memanglah kalau kita tengok dekat lereng bukit ni, kalau ada kawasan perumahan memang cantik je kan. Tapi ada kesan bahayanya juga, kesan buruknya juga. So katakanlah awak menjadi pemaju perumahan, cadangkan langkah pemeliharaan dan pemulihan ekosistem di kawasan tersebut. Terangkan cadangan tersebut. Okey, nanti kita bincang selepas ni. Soalan 1 dan 2 kita boleh rujuk muka surat 212 ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemeliharaan ekosistem? Kat sini pun dah ada. Iaitu usaha melindungi. Perkataan melindungi pun teacher dah highlight. Itu maksudnya penting untuk awak ingat. Pemeliharaan dia akan berkait tentang melindungi ataupun pelindungan lah. Melindungi komponen dalam suatu ekosistem supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya. Lindung komponen suatu ekosistem tu untuk kekalkan keadaan semula jadi dia. So antara langkahnya adalah untuk tujuan dia mewartakan hutan simpan. Ni hutan simpan untuk mengekalkan keindahan semula jadi flora dan fauna. Hutan simpan contoh di Malaysia, kalau tengok kat sini hutan simpan Belum dekat Perak memang tak diterokai sebab dia nak jadikan sebagai tempat penyelidikan. Memang perlu dilindungi lah untuk apa orang kata hidupan tu dapat hidup dalam keadaan yang baik. Pengekalan keadaan semula jadi dia lah untuk generasi yang akan datang. Okay, next, pemuliharaan ekosistem. Okay, pemuliharaan ekosistem maksud dia usaha membaik pulih. Okay, pemuliharaan maksudnya nak baik pulih. Nak baik pulih apa? Sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain. Jadi bila dah kita baik pulih sumber-sumber tersebut, ini apa orang kata dapatlah orang kata gunakan tanpa membiarkan sumber itu pupus. Okay. Next, strategi pemeliharaan dijalankan untuk memastikan komponen ekosistem yang terancam dapat diselamatkan. Yang ni kita andaikan sebagai tujuan pemeliharaan ekosistem. Okey, ada 2 jenis strategi pemeliharaan ni, iaitu in situ dan ex situ. Ingat balik kalau in situ, in tu dalam kan, maknanya di habitat asal dia. Ni habitat asal, in situ, teacher dah catat sikit. Ex situ di luar habitat asal. Okay. So, contoh dia pemeliharaan in situ, dia berlaku ataupun kita buat di kawasan apa? Taman negara dan juga taman laut. Kekalkan pada habitat asal taman negara dan taman laut ni. Kalau pemeliharaan ex situ, dipelihara spesies hidupan liar tu di luar habitat asal. Contohnya di zoo, di taman botani. Taman botani untuk tumbuhan lah. Sangat senang untuk kita ingat contoh-contoh bagi in situ dan ex situ. Okey. Untuk pemulihan ekosistem pula. Yang ni pun senang.
Pemulihan ekosistem adalah usaha bagi bila pemulihan, usaha bagi memperbaharui dan memulihkan ekosistem semula jadi yang rusak ataupun yang merosot ataupun yang musnah akibat aktiviti manusia. Jadi kita nak pulihkan balik, perbaharu dan pulihkan balik alam semula jadi yang merosot atau rosak, ya, akibat aktiviti manusia. Contoh kalau ada penyah hutanan, itu adalah aktiviti manusia yang memberi ancaman pada bumi kita. Jadi apa yang boleh kita buat, iaitu penanaman semula hutan ataupun penanaman tanaman untuk bumi ataupun penanaman semula pokok. Kalau awak tengok kat gambar rajah ni ada dinyatakan di sini. Penanaman semula pokok. Antara langkah pemulihan yang boleh diambil bagi memastikan kesinambungan sumber alam untuk generasi akan datang. Yang ni pun senang untuk kita ingat. Dah dapat jawapan untuk soalan nombor 1 dan juga nombor 2. Tengok sini dah ada jawapan teacher catat. Okey, pemeliharaan ekosistem. Perkataan melindungi itu penting. And then pemeliharaan ekosistem membaik pulih sumber alam sekitar. Okey, sebab tanpa membiarkan sumber itu pupus. Pemulihan dengan memperbaharui dan memulihkan ekosistem semula jadi yang merosot, rosak dan sebagainya. Yeah? And then dia nak tahu satu tempat in situ dan ex situ. Kalau in situ, taman negara dan taman laut. Ex situ, zoo dan taman botani. Ini kita dah dapat lah. Untuk soalan nombor 3 tadi, sebagai pemaju perumahan. Langkah pemeliharaan dan pemulihan ekosistem di kawasan lereng bukit bila nak buat perumahan. So antara cadangan yang ni memang kena buat ayat sendiri sebenarnya atas apa orang kata pengetahuan sedia ada. Awak kita fikir logik lah. Apa langkah pemeliharaan dan pemulihan yang dilakukan. So kawasan perumahan dibina jauh daripada tebing bukit. Kenapa kena jauh daripada tebing bukit? Sebab kita nak elak daripada tanah runtuh atau perhakisan. Jadi bila nak apa orang kata nak buat perumahan, memang kena fikirkan keadaan macam ni bagi memastikan keselamatan penduduk dan rumah tu terjamin lah. Ya. Cadangan kedua, dengan menanam semula pokok yang telah ditebang. Penanaman semula pokok. Jadi apa tujuan dia? Agar pokok dapat mencekam tanah. Jadi, tindakan ini dapat mengekalkan kestabilan tebing bukit dan mengelakkan tanah runtuh. Cadangan ketiga, menanam rumput menutup bumi. Ada kepentingan juga sebenarnya. Tindakan ini dapat mengelakkan hujan lebat yang menyebabkan hakisan tanah. Aliran air hujan membawa tanah dan lumpur sehingga dapat menyebabkan banjir lumpur. Cadangan 1 dan 2 memang senang untuk awak ingat. Cadangan 3 ni pun boleh digunakan. Kalau untuk esei, kalau dia nak 3 cadangan, ni antara jawapan yang boleh awak gunalah. Okey, so boleh check jawapan masing-masing, boleh tanda. Nanti teacher snap jawapan masuk dalam grup. Jadi nanti untuk praktik formatif 10.3 dan 10.4 kita akan bincang sesi selepas ni. Okey, siapkan kerja rumah masing-masing. Okey, homework masing-masing. Assalamualaikum. Terima kasih.